Jalan je. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya mohon maaf sangat kepada kawan-kawan saya sebab line tak berapa okey. Line tak berapa okey, tapi kita akan teruskan juga insya-Allah. Kita mohon kemaafan kepada semua lah insya-Allah. So macam biasa kita akan mulakan kelas kita pada hari ini, perkongsian kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Kami bertemu malam ini dengan penuh kasih sayang-Mu ya Allah. Memohon kerahmatan-Mu ya Allah. Ampun dosa kami semua dan keluarga kami ya Allah. Dan berilah kami kebaikan dan kebajikan dunia akhirat. Dan temukanlah kami ya Allah dengan Ramadan. Jadikan Ramadan kali ini ya Allah, Ramadan dapat membentuk diri kami agar kami sentiasa tunduk dan patuh kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, insya-Allah kita akan mulakan kelas kita pada malam ini berkenaan dengan definisi operasional berimpak tinggi. Okey. So saya minta maaf sangat-sangat sebab unbreathable line down. So you all terpaksa tunggu. Kita nak masuk pun tadi agak susah Kita nak masuk tadi pun agak susah dan alhamdulillah Allah Taala mudahkan kita semualah. So ada lagi ke yang nak masuk? Okey. So insya-Allah kita akan berkongsi pada malam ini berkenaan dengan definisi operasional berimpak. Okey, salah aja tu sebenarnya operasional ini dalam bahasa Inggeris ni. Dalam bahasa Melayunya ialah T tu kita change to S. Okey, operasional berimpak. Okey, kenapa benda ni penting? Kadang-kadang kita melihat benda ni agak kita melihat benda remeh, tetapi sebenarnya benda ni sangat penting. Saya selalu cerita kat student saya, dekat kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya. So actually in the chapter 1, that is your heart of your thesis. Di situlah impian awak, di situlah hasrat awak, di situlah keperluan awak, penterjemahan kenapa kita perlu melaksanakan kajian yang kita hasratkan. That's why we must know about the introduction, background of study, lepas tu kita tahu the problem statement. Sebab itu hard dia. Itulah kewajarannya kita jalankan kajian kita. Meaning that after we talk, we learn about the problem statement, we know about the last week kita belajar tentang limitation of the study, pasal kajian. Perkara yang paling penting juga yang kita kena ambil tahu ialah berkenaan dengan definisi operational. Kadang-kadang orang nampak benda tu remeh tapi ia kecil. Yes, memang ia kecil tapi ia sangat berimpak dan dia sangat memberi signifikan pada kajian kita. Kalau sebagai examiner, sebagai pembaca akan melihat definisi itu. Definisi itu juga adalah satu proses untuk memberitahu kepada pembaca apakah sebenarnya term-term yang penting yang ada dalam kajian kita. Okey? Alright, kita tengok InsyaAllah tak banyak slide pun. Lebih kurang 10 slide saya akan kupaskan dan saya akan tunjuk contoh. Okey, bila kita berbicara tentang definisi operasional,
sebenarnya dia ada melibatkan beberapa perkataan. Okey, ini bahasa mudah, bahasa nak senang faham. Beberapa perkataan yang dipilih oleh researcher. Okey, untuk diberikan huraian supaya tidak mengelirukan pembaca. Kena faham betul-betul tu. Okey, dia ada beberapa perkataan yang kita rasa dia sangat powerful dan dia memberi suatu pemahaman kepada para pembaca dan dia memberi kejelasan kepada para pembaca. Okey, kenapa benda ni penting? Kenapa definisi operasional penting? Kerana kita takut, kita risau dan kita khawatir kalau kita tidak clearkan betul-betul tentang definisi operasional, berkemungkinan ia akan memberi maksud lain daripada yang dimaksudkan oleh penyelidik. You as a researcher, kita buat kajian ini, orang lain baca tapi orang kata wah dia tak faham. Mungkin term tu dia tak melihat pada term tu pada kajian kita. Term kita tu luas. Contohnya work-based learning. Besar Politeknik Malaysia. Besar kan? Ataupun Kementerian Kajian ini melibatkan sekolah rendah. Besar. Sekolah rendah tu kena skopkan. Kena definisikan what the meaning of the definisi of the sekolah rendah. Contohnya begitu supaya para penyelidik clear. Supaya para penyelidik clear dan para pembaca juga clear. Okey. Actually dia definisi operasional ni dia melibatkan istilah khusus. Ataupun pemboleh ubah. Kadang-kadang kita cakap tentang IVDV, agensi. Agensi mana kita rujuk, mana kajian kita jalankan di mana? Di sekolah rendah. So, sekolah rendah tu pun adalah satu benda yang kita kena definekan. Sebab mungkin tesis kita atau jurnal kita bukan hanya dibaca oleh orang Malaysia, tapi orang luar negara pun juga membacanya dan dia faham what the meaning of the primary school. Sebab sistem of primary school mungkin di negara kita dengan negara lain berbeza. Okey, agensi digunakan dalam bidang kajian bagi membolehkan orang luar bidang memahami apa yang kita nak jalankan. Apa term ni, contoh saya tadi, sekolah rendah ni merujuk kepada mana? Konteks Malaysia. Contohnya. Okey. Seterusnya kita lihat pula pada definisi operasi ni, dia akan melibatkan pendefinisian yang berdasarkan kepada pendapat pakar bidang atau literatur yang berkaitan dengan penyidikan yang dijalankan oleh seseorang penyidik. Sama ada kita apply pandangan pakar tersebut dan kita justify dan cipta sendiri dalam konteks kajian kita. Kenapa? This is a very important thing because kadang-kadang term itu digunakan dalam banyak area. Luas penggunaan term tersebut. Jadi kita cuba bawa term itu dalam konteks kajian kita. Okey? Alright? Okey. Seterusnya, ini pandangan saya. Elakkan definisi yang kita ambil daripada kamus. Kamu tengok bahasa ke apa kan. Kalau boleh, cari, kita cite definisi-definisi dalam kajian kita tersebut yang melibatkan definisi operasional kita itu, mestilah definisi dalam jurnal-jurnal terdahulu ataupun scholar-scholar dalam bidang kajian kita. Itu yang paling penting. Sebab kalau kita ambil, saya tak kata tak boleh, tapi saya minta sahabat-sahabat saya yang saya sayang, yang Allah sayang ini, insya-Allah elakkan kita using dia menurut kamus Dewan Bahasa. Sikit-sikit menurut. Saya kurang sikit suka menggunakan perkataan menurut ni. Sebab tak nampak dia punya kesarjanaan tu. Dia why not kita buat jika diolah daripada pandangan lepas, jika diselidik daripada pandangan lepas, menunjukkan bahawa kan nampak, buktikan, penegasan ini membuktikan. Dia lebih nampak yang itu kena masuk kelas menulis lah. Kalau boleh peringkat pasca ni elaklah perkataan menurut ni. Okey? Sebab penggunaan, kalau kita selalu kita guna kamus, kita akan menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Itu selalunya sebab dia selalu umum. Kalau boleh pandangan saya, definisi ni ialah merujuk, boleh tak tutup suara yang sahabat-sahabat saya yang tolong buka suara, tolong tutup suara. Sekejap saya mutekan semua. Sekejap Okey, sekejap
Okay, mute all. Okay. Saya tak familiar sangat ni, kat mana mute all ni. Sebab dia mengganggu saya. Sebab saya minta sahabat-sahabat kalau boleh mute-kan lah masa saya cakap ni. Tu doktor boleh pergi dekat Hasan Marzuki tu, klikkan button mikrofon untuk off. Oh ya ke? Sekejap. Oh. Okey, saya dah mute-kan semua. Okey. Okey, saya mute-kan semua lah senang. So yeah, thank you very much sahabat yang memberi. Okey. Terima kasih. Kita teruskan Okey. Okey. So saya tekankan lagi, elakkan definition based on kamus lah. Tak kisahlah apa ni kamu dia orang bahasa ke, dictionary apa tu semua tu kalau boleh cuba dapatkan definisi ini daripada kajian terdahulu yang memang merujuk kepada dalam bidang area kajian kita. Itu yang terbaik sekali. Okey. Alright, saya harap itu boleh clear lah sahabat-sahabat semua. Okey. Apa lagi fungsi definisi operasional ni? Nyatakan atau huraikan definisi terma-terma penting. When we talk about the important term ni, terma-terma penting ni, siapa dia? Mungkin orang, mungkin agensi Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Pengajian Tinggi, Kementerian Luar Bandar, ubah minat, apa yang disebutkan dalam minat tersebut, dan lain-lain. Contoh orang ni macam mana? Contoh, saya pernah ikut satu Viva budak masters, pelajar masters di UM, dia under UM SIDEL. Masa tu Prof Rizwan, saya ingat, supervisor pelajar tu Sekarang ni Prof Rizwan dekat IDE ke Unicel, NC Unicel. Dia buat, budak tu, pelajar tu, dia buat kajian tentang, dia mengkaji tentang Muhammad bin Sabu. Muhammad Sabu ni, ahli politik Muhammad Sabu. So, kita kena define kan Muhammad Sabu tu siapa. Sebab apa? Sebab kita nak bagi bila orang baca kajian kita itu, dia buat tentang kajian tentang diri Muhammad Sabu tu lah. Bukan ni bukan politik tapi saya ceritakan bahawa nak rujukkan orang tu. Dia kena define kan siapa Muhammad Sabu tu. Sebab kalau orang putih baca contohnya, takut Muhammad Sabu ni dia boleh jadi orang Arab, dia boleh jadi orang Indonesia. So siapa Muhammad Sabu ni, dia kena clearkan dalam konteks kajian dia adalah orang Malaysia, politician ke apa, macam itulah. Tapi kalau yang kajian-kajian kita yang bukan melibatkan manusia, bukan melibatkan susuk tubuh seseorang ni, kita jarang untuk menggunakan orang lah. Untuk menggunakan orang. Macam kajian contoh kita tengok nilai yang terhasil daripada pembacaan daripada buku ataupun kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Hujjatullah Islam Al-Imam Al-Ghazali. Kita kena define kan kitab tersebut. Apa itu apakah itu kitab yang saya cakapkan tadilah. Kalau kajian kita merujuk pada kitab. So kitab tu kita kena define supaya orang clear, oh dia buat kajian ni tentang nilai ni merujuk kepada kitab ini. Okey. Itu yang seterusnya lah. Seterusnya, definisi istilah ni yang didefinisikan oleh sarjana-sarjana sebelum ini. Kita kadang-kadang kita confuse. Ada orang guna definisi istilah, ada orang menggunakan definisi operasional. Definisi operasi, apa beza dia? Istilah ni, kalau dia pakai istilah ni, dia ambil pandangan sarjana-sarjana sebelum ini. Tapi definisi operasional ini, dia apa dia? Dia akan digunakan dalam kajian kini, sama ada mengaplikasi daripada sarjana lain atau membuat definisi sendiri. Itu beza. Kadang-kadang saya pun sebenarnya confuse juga sebelum ni. Saya confuse juga apa beza antara istilah dengan operasi. Rupanya istilah tu memang kita rujuk. Kita rujuk pada kajian terdahulu, dan operasional itu adalah kita applykan pandangan mereka
dalam konteks kajian kita. Okey, itu beza dia. Itu beza dia. Okey, seterusnya, contoh. Sebenarnya banyak orang buat macam ni. Banyak orang buat macam ni. Kita buat terlalu simple. Contohnya, term pengajaran. Okey, term pengajaran. Okey, term pengajaran. Okey, kita pengajaran. Pengajaran didefinisikan sebagai aktiviti profesional untuk menyampaikan maklumat yang dilakukan oleh mereka yang prihatin terhadap profesion pendidikan yang melibatkan 5 aktiviti utama, iaitu mereka bentuk, pengajaran, pembangunan, melaksana, mengurus dan menilai pengajaran. Kita cite lah Regluth 1983. Okay? Selalu kita buat macam ni. Tapi sebenarnya definisi operasional yang berimpak tinggi, dia kena jadi macam ni. Kita tengok Yang ni yang biasa kita buat. Yang ini sepatutnya kita buat. Okey, apa maksud pengajaran tu? Pengajaran didefinisikan sebagai aktiviti profesional untuk menyampaikan maklumat yang dilakukan oleh mereka yang prihatin terhadap proses pendidikan yang melibatkan 5 aktiviti utama, iaitu mereka bentuk pengajaran, membangunkan, melaksana, mengurus dan menilai pengajaran. Ini pandangan daripada seorang sarjana. Okey? Daripada, kita kena kupas pula. Daripada perspektif yang berbeza, MOOC 2008. Nampak tak? Kita buat, baru dia nampak impak. Maknanya pengajaran ni, orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni. Dan kita buatkan, kita punya pula, pandangan kita, konteks kajian kita daripada 2 sarjana atau 3 sarjana ini. Daripada perspektif berbeza, MOOC mendefinisikan pengajaran sebagai aktiviti menyampaikan isi pengajaran di samping memotivasikan murid supaya bersedia untuk belajar, mengurus murid supaya punya disiplin sendiri serta menggerakkan mereka dengan aktiviti dan interaksi yang positif. Okey, sampai sini itu dah dua pandangan yang kita lihat. Seterusnya, baru kita cuba kupaskan pandangan sarjana tersebut dan kita bagi kita punya voice terhadap kajian kita. Itu yang dikatakan definisi operasional berimpak tinggi. Okey, tengok ini pandangan daripada MOOC, ini pula pandangan daripada Regluth. So, tengok definisi operasional bagi penyiaran dalam kajian ini adalah didefinisikan oleh MOOC dan Regluth. Pengkaji menggunakan, saya highlight pengkaji menggunakan kedua istilah definisi ini adalah kerana kedua-dua definisi ini saling lengkap melengkapi untuk menerangkan aktiviti profesional yang dilakukan oleh guru. When we talk about the teaching, pengajaran, dia memang melibatkan cikgu lah, dia melibatkan muaddib ke, muallim ke, dia melibatkan teacher ke kan. Tengok beza beza sebelum ni kita bagi simple je. Kita bagi simple saja. Tapi kalau yang berimpak tinggi kita bagi, kita kasih, kita clear, kita cover semua. Dan kita ambil juga pandangan lain. Supaya kedua-dua pandangan sarjana itu kita gunakan untuk konteks kajian kita. Sebelum ni pun saya pun tak reti juga kadang-kadang tengok tesis saya, mungkin tesis saya ni tak betul juga kadang tak betul juga kan, jangan saya betul-betul. Cuma kita sentiasa keep learning sentiasa belajar. Kalau tengok tesis saya tu, objektif kajian tu mengenal pasti reka bentuk dan pembangunan. Contoh fasa 2 kan. Sebenarnya tak boleh macam tu. Dia terus fasa 1 mengenal pasti, fasa 2 mereka bentuk dan membangunkan, fasa 3 menilai kebolehgunaan ke, keberkesanan ke dan sebagainya. Bila orang baca tesis saya tu, dia akan nampak dia pun tak buat ni. Tak buat pun mereka bentuk dan membangunkan, dia buat mengenal pasti reka bentuk dan membangunkan dan pembangunan. Jangan itu zaman saya belajar, kita kan saya kata keep learning, kita sentiasa belajar. Bila kita kaji balik, sebenarnya terus guna term-term kata kerja tu mengenal pasti untuk fasa 1. Ni saya keluar sikit kerana apa yang saya teringat kepada saya sampaikanlah. Lepas tu fasa 2 tu dia pergi pada mereka bentuk dan membangunkan produk kita kan.
Dan ketiganya, menilai kebolehgunaan atau menilai kebolehgunaan atau keberkesanan. Tapi sampai pada diri saya, dia akan nampak, oh Dr. Ridwan buat mengenal pasti reka bentuk dan pembangunan. So sebenarnya term yang paling baik ialah bukan mengenal pasti tu untuk fasa kedua. Terus dia mereka bentuk dan membangunkan. Okey. Begitu juga dengan contoh definisi operasional ni lah yang berimpak tinggi ni. Okey. Kita tengok contoh lain pula. Sekarang contoh yang lain lah, definisi operasi dia bercakap tentang persepsi. Banyak orang nak lepas diri, dia akan guna kamus dewan. Selalu macam tu. Kalau boleh cuba elakkan. Saya tak kata salah, tapi kalau boleh cuba elakkan. Cuba dapatkan jurnal-jurnal dalam kajian kita. Jurnal-jurnal scholar-scholar dalam kajian kita. Dalam area kajian kita tu. Lebih kukuh lah. Lebih kukuh. Macam ni contohnya dia kata, persepsi juga boleh takrifkan sebagai tanggapan atau pandangan menerusi panca indera. Itu memang hakikatnya begitulah kan. Kalau ikut kamus dewan kata. Betul lah. Memang betul. Mana kita nampak, oh dia ni bawa motor laju. Persepsi kita budak ni, apa ni tak betul lah. Bawa motor laju, langgar lampu isyarat, tak baik lah budak ni. Adab dia tak ada lah, akhlak tak ada lah, mandu. Memang itu betul hakikatnya bersebut macam indera kita. Tapi kalau kita buat dalam contoh definisi operasional berimpak tinggi, kita buat macam ni. Ni cadangan saya lah. Untuk definisi operasional ni, kita tak pakai kamus dewan. Kita lihat pada kajian kita. Kotler ni kajian Dr. Nurul saya tengok. Okey. Dia pakai Kotler Dia kata apa? Persepsi bermaksud gambaran atau bayangan tentang satu perkara sama ada dalam hati atau fikiran. Itu voice kita. Lepas tu, menurut Kotler, kita cuba sandarkan. Tapi tak bagus ni perkataan murut. Bukan tak bagus, tapi kalau saya tak suka guna perkataan murut. Saya agak kurang sikit guna perkataan murut ni. Kalau saya hal ini adalah bertepatan dengan pandangan Kotler yang menegaskan. Kalau saya lah, kalau saya guna yang tu. Pandangan ini adalah bertepatan dengan Kotler yang menegaskan bahawa persepsi adalah proses seseorang individu memilih, mengorganisasi dan menafsirkan masukan-masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang bermakna tentang dunia. Manakala, kalau saya tambah ni perkataan Asrori ni, saya kata, manakala Asrori pula menghujahkan bahawa, kalau saya nyayat lah, manakala Asrori pula menghujahkan bahawa persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan yang individu itu berada, yang merupakan hasil proses belajar dan pengalaman. Kita dah clearkan what the meaning of the persepsi based on literature, based on sarjana terdahulu. Kita tak melihat pada rujuk. Saya kata lebih cantik, lebih lawa, lebih menarik, lebih berfokus kalau kita gunakan pandangan sarjana dalam kajian kita tu. Berbanding kita gunakan kamus dewan. Lepas tu kita keluarkan voice kita. Inilah voice kita yang nombor 2 ni. Nombor 2 ni voice kita. Kita try tu bawa pembaca ni, dia dah faham maksud tu dan kita bawa dia fokus kepada konteks kajian kita. Dalam konteks kajian ini, persepsi merujuk kepada pandangan guru terhadap pelaksanaan penilaian kooperatif berdasarkan 3 dimensi, iaitu pelaksanaan, persekitaran fizikal dan kurikulum. Jadi orang yang pembaca ni dia akan tengok, oh, belajar ni dia terangkan pasal persepsi merujuk kepada literature terdahulu, melibatkan scholar dalam kajian dia, dalam kajian yang seada dengan kajian dia. Lepas tu dia try to explain apakah itu persepsi dalam konteks kajian dia. Kan dia berbeza kan? Kita patah balik ke belakang. Yang ni contoh definisi operasi. Kita gunakan sekarang satu ayat saja. Lepas tu kita ambil, dia selalu general. Dia tak narrow, dia tak fokus. Berbanding yang ini. Yang ni kita bawa 2-3 pandangan daripada pandangan scholar. Lepas tu kita cuba untuk garapkan dan kita bercerita tentang konteks kajian kita. Di mana, apa fungsi persepsi tersebut. We define what the meaning of the perception for our research. Okay? Alright. Itu contoh yang kedua. Okay? Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga.
Kita ambil ni pula. Term dia, definisi operasi dia, pemikiran, reka bentuk. Tengok. Kalau yang ni, walaupun dia tidak menggunakan kamus, dewan ataupun kamus, tapi dia terlalu basic sangat dia bagi. Pemilihan reka bentuk dinamasikan oleh Rowe sebagai metod dan pendekatan dilakukan oleh designer ataupun pereka bentuk dalam menyelesaikan masalah. Semua orang tahu. Kan? Pemikiran reka bentuk, design thinking. Design thinking ni very important tau sebenarnya. Kalau pelajar-pelajar yang nak buat inovasi, sebenarnya kita kena terapkan design thinking. Sorry, saya terkeluar tajuk sikit. Sebab design thinking ni, dia try to bantu kajian kita tu dan melibatkan empathy. Maknanya mungkin kita tak perlu, tapi orang lain mungkin perlu. Dan dia akan bersifat inovasi lah. Okey? Okey, tengok pula yang kalau berimpak tinggi. Tengok. Ayat yang sama juga, Rowe, tetapi kita tekankan lagi. Pemikiran reka bentuk didinamasikan oleh Rowe sebagai metod dan pendekatan dilakukan oleh designer atau pereka bentuk dalam menyelesaikan masalah. Secara mudahnya, pemikiran reka bentuk adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan manusia sebagai aspek yang harus dipenuhi keinginannya, sebagaimana seorang pereka bentuk atau designer mempertimbangkan apa yang pelanggannya inginkan. Pemikiran reka bentuk amat bersesuaian digunakan untuk mendapatkan penyelesaian inovatif dan juga menyelesaikan permasalahan yang diinginkan oleh pelanggan secara tepat. Kita masuk, kita dah clearkan apa itu pemikiran reka bentuk, kita terus sesuaikan dalam konteks kajian kita. Untuk tujuan kajian ini, pemikiran reka bentuk boleh ditakrifkan sebagai kaedah pembelajaran berdasarkan pengalaman dan satu pasukan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan mempertimbangkan manusia sebagai aspek yang harus dipenuhi kehendaknya dengan mengekalkan proses pembelajaran yang mendalam mengenai masalah, mengenai persepsi dan laluan penyelesaian yang pelbagai. Nampak tak? Jadi orang faham, dalam konteks kajian ni memang betul lah mereka bentuk ni adalah satu kaedah yang mereka bentuk gunakan untuk solve the problem. Okey, maknanya dia buat produk, contoh dia buat produk atau dia bangunkan satu sistem untuk selesaikan masalah. Tapi dalam konteks kajian dia ni, apa yang dimaksudkan dengan design thinking atau mereka bentuk, dia terus cakap bahawa suatu kaedah pembelajaran berasaskan experience, pengalaman dalam satu pasukan. Dan satu teamwork untuk solve the problem dengan mempertimbangkan apa yang manusia perlukan. Okey? Nampak tak? Beza antara contoh ni salah ke yang ni? Ni tak salah. Tak salah. Tapi lebih baik dikupaskan begini agar pembaca tidak keliru. Alright. Okey. Okey, contoh lagi. Saya tunjuk contoh di hari ni supaya kita nampak mudah supaya kita nampak perbezaan dia. Bahan pembelajaran. Term dia adalah definisi operasi dia bahan pembelajaran. Setengah orang dia buat simple je. Faizah 2017 mendefinisikan bahan pengajaran merupakan segala peralatan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan isi pengajaran semasa pembelajaran dan pemudah caraan berlangsung. Ni silap sikit ni. Keep. Sekejap Okey. Faizah mendefinisikan bahawa bahan pengajaran merupakan segala peralatan digunakan oleh guru untuk menyampaikan isi pengajaran semasa pelajaran dan pembelajaran berlangsung. Semua orang tahu. Kalau you are teacher, you are lecturer, you know about the teaching aid. Teaching aid ni memang satu benda yang digunakan, satu tool untuk kita gunakan untuk bantu pemahaman pelajar. Semua orang tahu benda tu. Tak payah Faizah cakap pun tak apa, semua orang tahu. Sebab dia terlalu shallow sangat. Jadi yang salah ke tak? Tak salah, tapi kita upgrade dia supaya dia nampak lebih berimpak tinggi dan dia membantu pembaca dengan kita buat macam ni. Tengok. Faizah 2017 mendefinisikan bahan pembelajaran merupakan segala peralatan digunakan oleh guru untuk menyampaikan isi pelajaran semasa pelajaran dan pemudah caraan berlangsung. Penggunaan bahan pembelajaran dapat meningkatkan kualiti pelaksanaan PDPC yang dilaksanakan oleh guru. Kalau saya punya ayat pula, selanjutnya Nur Azlan dan Nur Dalina menerangkan bahawa bahan pembelajaran memainkan peranan yang dominan dalam peningkatan kefahaman konsep
dan motivasi intrinsik dalam diri murid untuk terlibat secara aktif dalam PDPC. Nampak Nampak saya kuatkan lagi. Sebab yang Faizal cakap tu, benda tu dah common dah, semua orang tahu. Teaching aid ni memang benda yang kita gunakan untuk kita ajar, bantu pelajar, nak bagi pelajar faham, semua orang tahu. Faizal cakap pun tak apa. Tapi kita tekankan lagi dengan pandangan lain. Lepas tu kita buat dalam konteks kajian kita. So dalam konteks kajian ini, pembelajaran merujuk kepada bahan teks, bahan grafik dan multimedia. So orang tahulah, untuk kajian Dr. Muhammad Nizam, nampak Nizam, sahabat saya ni, abang saya ni, Rami ada. Dalam konteks kajian Nizam ni, Dr. Nizam ni, dia menggunakan bahan teks dan bahan grafik serta bahan multimedia untuk bahan pembelajaran dia. Nampak, jadi orang tahu. Kalau kita bagi shallow macam Faizal menafsirkan setakat simple saja, semua orang tahu benda tu. Tapi orang nak tahu dalam konteks kajian kita. So bahan teks mewakili buku teks, lembaran kerja dan buku kerja, manakala bahan grafik merujuk kepada peta iting, kad carta, gambar dan jadual. Seterusnya bahan multimedia merujuk kepada video, slide dan buku cerita. Sebab bahan multimedia, kenapa kita kena tambah juga benda ni? Sebab bahan multimedia ni banyak. Bahan grafik ni pun banyak. Bahan teks ni banyak. Jadi kita terus cakap, macam kata, itu macam skop. Skop satu hal. Tapi dalam fasa ni kita nak menangkan pada orang, konteks kajian aku ni, apa yang aku rujuk pada bahan teks tu ialah buku teks. Lembaran kerja dan buku kerja. Bahan grafik tu apa? Orang tahu, bahan grafik ni melibatkan iting. Dan sebagainya. Okay? Alright. So, clear. Selesai kita pada hari ini. Contoh-contoh lah. Saya nak tunjukkan juga. Okay, saya nak tunjukkan juga. Sekejap sahabat-sahabat. Contoh tesis. Contoh tesis. Supaya kita nampak lah. Ada yang masuk lagi ni. Sorry lah, selalunya Dr. Nurul yang akan jaga. Okay, sekarang saya tunjukkan pula contoh tesis. Contoh tesis. Mana ni? Alamak, itu dekat sana dekat komputer sana. Sekejap saya buka sekejap. Okey, saya stop sharing dulu. Sekejap. Saya stop sharing dulu. Okey, saya tunjuk contoh sekejap Saya nak buka dalam saya punya WhatsApp. Contoh. Sebab tadi ni dia bertukar ni. Tadi saya pakai komputer lain. Ni sebab tadi dia dah lagging kan. Saya terpaksa pakai komputer lagi satu, switch. Komputer saya tu dah siap dah benda tu. Sekejap, kita try buka. Sekejap sahabat-sahabat. Dia slow sikit sebab line tak okey hari ni. Tak boleh lah, subhanallah. Sekejap Mohon maaf sekejap ni kita buka. Saya nak buka WhatsApp sebab saya dah simpan. Saya dah buka. Apa tak boleh buka WhatsApp ni?
Saya tunjukkan satu tesis. Macam ni kita kupaskan sekejap Macam ni kita kupaskan. Tak boleh buka lah WhatsApp ni. Tu ambil komputer saya sekejap. Ambil tanya handphone sekejap. Sekejap Hurry up. Okay, sekejap kita buka balik WhatsApp ni. Sorry take time ni. Saya tunjukkan contoh. Saya buat sekejap WWUM repo. WhatsApp dia lambat. InsyaAllah lambatnya. Bila buka ni baru boleh. Okay. Sekejap Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Lambat betul dia download. Sorry, sekejap sahabat-sahabat. Komputer sana dah okey dah. Komputer kat sini pula dia ni. Sekejap Sekejap. Dia line teruk sangat ni. Tak boleh pula. Saya tunjuk contoh definisi operasi tadi Okey, sekejap. Kita buka ni sekejap. Okey, kita tengok Saya share balik sekejap. Saya share balik. Saya ada share kan? Okey.
Okey, ni kajian saya Ni kajian saya. Saya harap nampak Nampak ke semua? Okey, pembangunan model kurikulum latihan SKIVES bagi program kejuruteraan pembelajaran berasaskan kerja. This is my research title. Okey, saya tengok. Ni saya bawa kepada saya punyalah. Okey. Definisi. Saya pakai istilah. Sepatutnya dia pakai model dia pakai operasi sebenarnya. Okey, kita tengok Kita tengok satu-satu. Okey, kita tengok. Okey, tengok. Apa yang saya nyatakan. Tengok. Model. Model ni besar tau. Model ni sangat besar. Dan model ni orang boleh interpret. Kita tahu dah model ni satu garis panduan, satu kerangka. Tapi saya define untuk konteks kajian saya. Tengok. Di dalam kajian ini, setelah saya cerita voice saya dulu. Setengah orang dia ambil citation dulu, terpulang. Lepas tu baru dia bagi justifikasi dan dia bagi voice dia. Tapi boleh juga kita nyatakan voice kita dulu, barulah kita cari sandaran dia. Dalam kajian ini, model berinafsikan sebagai suatu alat yang digunakan sebagai panduan oleh pensyarah untuk mengajar setiap elemen akan dikaji keperluannya terdiri daripada elemen kemajuan dan nilai yang diperlukan. Tengok saya pesankan sikit. Yang diperlukan oleh pelajar sebelum mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran secara pendekatan WBL di industri. Penggunaan model ini juga mampu digunakan oleh pensyarah dan pelajar di mana ia menepati kedua kategori model iaitu model produk dan model proses. Itu pandangan daripada O'Neill. Okey, kita tengok lagi sikit. Okey, sekejap. Tadi model tadi, subhanallah. Okey. Tadi ni sedih Lepas tu, jika dirujuk kepada konteks kajian ini, saya mahu masukkan. Maknanya kita kupas betul-betul definisi operasional tersebut. Supaya orang faham kajian kita. Apa fungsi term-term ni dalam kajian kita. Jika dirujuk kepada konteks kajian ini, pembangunan model kurikulum latihan SKIVES adalah meliputi model proses dan model produk. Bagi model proses, O'Neill mengujahkan ia adalah satu model yang mempunyai aliran yang memberi penekanan terhadap suatu aktiviti dan kesan dihadapi oleh individu yang dilatih semasa proses penilaian yang berpusatkan pelajar diimplementasikan. Maka penekanan model ini dirujuk dan digunakan oleh pelajar dan mereka melalui sesi latihan. Tengok sesi latihan yang melibatkan kemahiran dan nilai. Manakala bagi model produk pula, ia menekankan pada proses pengajaran rancangan yang disediakan oleh pengajar dalam mana model kurikulum latihan ini boleh digunakan oleh pensyarah sebagai satu panduan dalam melatih dan menerapkan kemahiran dan nilai terhadap pelajar kejuruteraan yang mengikuti pengajaran berdasarkan kerja di industri dan ialah bersifatkan pelajaran berpusatkan pensyarah. Nampak saya kupaskan. Berarti diorang faham. Diorang buat model ini boleh pergi dua. Iaitu dia melibatkan model proses dan dia melibatkan model produk. Okey, itu definisi operasi Okey, seterusnya kurikulum. Tengok. Kurikulum boleh didefinisikan sebagai suatu garis panduan dan kerangka berstruktur yang mengintegrasikan proses pelatihan dan pengajaran dan pembelajaran yang terkandung dalam objektif yang meliputi hasil iaitu outcome yang diharapkan, kandungan dan topik yang ingin dilatih dan diterapkan, kaedah pengajaran, strategi penyampaian dan penilaian pelatihan dan yang telah diberikan. Siapa yang cakap? Taylor yang kata. Taylor tu yang kata. Taylor dengan Benich kata Dan saya bawakan dalam konteks kajian ini, model yang terbentuk adalah meliputi objektif latihan, kandungan latihan, bahan bantu latihan, strategi pengajaran latihan dan penilaian terhadap latihan dan penerapan elemen generik dan nilai kepada pelajar kejuruteraan yang mengikuti program pengajaran berdasarkan WBL di Politeknik Malaysia. Mana orang tahulah, okey, Ridwan dia bangunkan satu model kurikulum. Kurikulum dia adalah yang melibatkan objektif latihan, kandungan latihan. Benda ni berubah ke doktor bila sebelum defend proposal dengan dapat data? Yes, dia akan berubah. Dia akan berubah. Literature kita pun akan berubah sedikit. Akan berubah sebab kita akan cari literature yang memang bersandarkan pada finding kita. Okey. Seterusnya kita tengok pula latihan.
Okay. Berdasarkan pandangan Thackeray, menghujahkan latihan adalah merupakan satu proses yang meliputi kaedah dan meningkat pasti kerja, kemahiran dan kompetensi seorang bagi membentuk organisasi yang berkesan. Dalam konteks kajian ni, saya terus ceritakan kepada konteks kajian ni apa fungsi latihan tersebut. Saya nak tunjuk tu lagi satu SkiVest. Ini yang saya tunjukkan. SkiVest ni apa? Boleh ke namakan macam ni? Setengah orang tak buat pun, dia buat model mereka bentuk, pemikiran kebentuk. Saya dulu tak namakan pun. Tapi kenapa saya namakan? Sebab saya namakan, saya nak kata SkiVest ni saya bangunkan. Okay? Saya namakan model SkiVest. Contohnya macam Dr. Musid, model Annie. Okey, SkiVest ni apa? SkiVest adalah dua patah perkataan yang digabungkan yang mana itu daripada perkataan skill and values. Nampak? Bila orang baca, wah tadi perkataan SkiVest lah. SkiVest tu apa dia? So, dia merujuk pada referensi operasi. Inilah maksudnya SkiVest. Skill yang dimasukkan dalam kajian ini merujuk kepada kemahiran generics. Berdasarkan, saya nyatakan, berdasarkan model Human Resource Development Practice, McLagan menyatakan bahawa elemen genetik adalah salah satu komponen yang perlu diterapkan kepada seorang individu dalam sebuah organisasi, di mana kemahiran ini juga dikatakan sebagai kemahiran interpersonal. Manakala values pula merujuk selangsung penilaian yang baik yang seharusnya ada yang diterapkan kepada para pelajar. Ia sejajar dengan pandangan Abdul Salam yang tekan bahawa penilaian nilai adalah berupaya membantu seorang bertindak rasional, objektif dalam kehidupan mereka. Siapa Abdul Salam ni? Kenapa saya ambil dia? Sebab dia banyak buat research tentang nilai. Nampak tak? Saya tak guna pun kamus dewan. Saya cari scholar-scholar yang memang arif dalam kajian tu. Banyak keluarkan paper tentang kajian yang relate dengan kajian saya. Okey, lagi tengok lagi program kejuruteraan. Apa tu program kejuruteraan? Kita terangkan. Kita ambil beberapa citation dan kita terus pastikan kita merujuk kepada konteks kajian kita. Begitu juga pemilihan berasaskan kerja. Okey. Sebenarnya sahabat-sahabat, kalau kita nak tahu definisi operasi ni dia sangat merujuk kepada tajuk kita. Tengok tadi saya terangkan tentang model. Soal tajuk kajian kita tu sebenarnya nak bagi orang faham. Saya merujuk pada kurikulum. Saya merujuk pada latihan. Perasan tak? Saya merujuk pada SkiVest tu apa? Saya merujuk pada pengajian kejuruteraan. Saya merujuk juga kepada pembelajaran berasaskan kerja. Tapi tak semestinya dalam tajuk kita. Ada juga contohnya yang saya cakap tadi, orang tadi kan. Takkan ataupun kita nak buat tentang Kementerian KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Mungkin tak ada dalam ni, tapi kita boleh terangkan kat dalam tu supaya orang luar negara baca, oh this relate with the Ministry of the Education in Malaysia. Okay, tapi saya banyak ambil daripada tajuk saya sebab tajuk kita ni, saya dah cakap lah, tajuk kita bila orang baca dia tahu kita nak buat apa. Contoh, bangunan model kurikulum latihan SkiVest. Oh, dia bangunkan satu model apa? Model pengajaran ke? Model pedagogi ke? Model kesedaran ke? Model peranan ke? Oh, dia bangunkan model kurikulum latihan. Oh, apa nama model dia? SkiVest. Apa tu SkiVest? Orang mula mencari. Dia akan pergi dekat definisi operasi tadi. Lepas tu, untuk program pengajian kejuruteraan, okey, dia dah memfokuskan. Engineering study ni besar. Tapi dalam konteks ni, engineering study yang melibatkan pembelajaran berasaskan kerja, WBL. Okay, alright. Itu contoh saya punya. Saya tunjuk contoh satu, contoh Dr. Nurul punya. Dr. Nurul punya pula. Okay, sekejap saya buka. Dr. Nurul punya. Okay, Dr. Nurul ni simple je. Pembangunan model pengajaran pemikiran reka bentuk sekolah rendah. Simple je dia punya. Saya kata tadi, tajuk yang baik dia tak lebih pada dia kalau boleh pendek tetapi dia merangkumi semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tajuk ni kita ni, kalau boleh 8 sampai 15 patah perkataan saja. Tengok saya punya pula. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 perkataan saja. Itu tajuk yang baik Okey, tengok Dr. Nurul punya, kita cek. Dr. Nurul punya kajian PhD dia. Definasi. Okey, kita pergi. Okey, tengok Dr. Nurul punya. Tengok tengok, dia terangkan apa? Apa itu model. Penting, siapa buat model dia kena terangkan apa itu model dia. Sebab model ni banyak. Supaya orang nampak apa kita nak buat. Okey. Itulah menurut Tracy Morrow, model merujuk kepada wahana yang memudahkan. Manakala Norman pula, Little John kata model tu apa. Lepas tu dia bawa kepada konsep kajian dia. Dalam konteks kajian Dr. Nurul. Tengok. Begitu juga dengan pengajaran. Sebab dia buat model pengajaran pemilihan reka bentuk. Okay, tengok lagi apa dia buat. Ini boleh download ini dah boleh download. Dekat dalam internet ada. Kalau tak dapat internet Dr. Nurul ni, saya tak tahu dah keluar ke belum. Sebab dia baru grad tahun lepas, 2020. Kalau tak ada nanti WhatsApp lah saya. Saya tunjuk bagi. Okey, tengok pemikiran reka bentuk. Sebab apa dia guna pemikiran reka bentuk? Sebab first tadi dia buat pembangunan model pemikiran reka bentuk. Dia terangkan reka bentuk tu apa dia. Lagi apa digunakan? Lagi dia cerita apa lagi? Sekolah rendah, tengok ni. Semua tu melibatkan tajuk dia sebenarnya. Kalau kita tengok. Okay? Alright? So tesis ni saya rasa saya dah bagi dah semua orang ni. Jadi Dr. Nurul, Dr. Ridwan, boleh dapatkan lah. Okay. Itulah saya harap bermanfaat. Saya harap bermanfaat sharing saya ni. Dan saya mohon maaf sebab masuk lambat. Okey, saya buka kalau sahabat-sahabat saya ada persoalan. Silakan bertanya, insya-Allah. Okey, ada persoalan tak? Silakan boleh bertanya. InsyaAllah. Saya tengok ada tak dalam ni. Kalau segan saya tanya dekat. Dekat ruangan chat pun tak ada. Sila siapa nak tanya boleh bertanya. Saya buka sedikit masa lagi, insyaAllah. Okey. Tak ada ke? Okey. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya sikit lah. Contoh kan di bahagian objektif kajian, ada kadang-kadang kita gunakan elemen, ada yang gunakan komponen, ada yang gunakan domain. So adakah perlu untuk kita letakkan dalam bahagian tersebut untuk kita huraikan? Kalau awak rasa benda tu memberi kefahaman apa itu elemen, boleh diletakkan. Tak ada masalah. Tapi common, orang tahu dah. Ada orang guna profile, ada orang guna pemboleh ubah, ada orang guna elemen, ada orang guna komponen utama dan sebagainya. Kan? Okey? Tapi kalau awak rasa benda tu penting untuk memberi kefahaman, tak ada masalah untuk diletakkan, Syamim. Okey. Baik doktor, terima kasih. Sama. Okey, lagi ada yang tanya ni. Sekejap. Suryati Ali. Doktor, definisi operasional ni melihat pada kuesioner tak? Alamak, saya tak faham lah soalan ni. Doktor, definisi operasional ini melihat pada kuesioner tak? Saya tak faham soalan tu. Mungkin boleh bertanya kot. Mungkin boleh onkan suara, tanya. Saya tak faham, tak clear. Maksud definisi operasional itu boleh melihat pada kuesioner ke tak? Okay? Alright. Definisi operasional ni senang dia. Dia merujuk kepada apa yang kita nak ceritakan, nak jelaskan pada pembaca tentang konteks kajian kita. Supaya pembaca memahami. Okey? Okey, Norbaizura pula. Nor Azura. Apakah beza modul latihan dan modul pengajaran? Okey, saya buat modul latihan. Ni Nor Azura kena baca tulis saya, bagi tulis Dr. Nurul. Dr. Nurul buat model pengajaran. Okey, beza dia adalah model latihan ini kita nak train. Saya nak train saya punya student tentang elemen yang saya nyatakan tadi. Dr. Nurul dia nak guide
cikgu bagaimana untuk mengajar melibatkan pemikiran reka bentuk. Melibatkan reka bentuk. Itu beza dia. Ada juga model kurikulum, ada yang buat model pedagogi. Tu kena clearkan betul-betul. Kena clearkan betul-betul. Ada buat model awareness, model kesedaran. Contohnya macam sahabat saya, Ayahanda Hasan Marzuki, dalam ni ada ni. Sahabat Ayahanda ni, umur 68, 66 Ayahanda sekarang dah fasa 2 dah siap dah. This year insyaAllah Ayahanda submit untuk Viva. InsyaAllah. Ayahanda lebih kepada model latihan dan model kesedaran. Dia nak tengok, dia nak train smallholder of the yang kelapa sawit ni. Kelapa sawit yang dia kan, dia nak apa peranan dia, what's the peranan of the smallholder yang run kelapa sawit ni, apa peranan pihak berkuasa, apa latihan yang boleh diberikan. Ayahanda ni dia sampai now atau nak dia main kelas saya sampai dulu lagi. Okey Joyly. Kata apa beza juga model pengajaran dan pembelajaran? Pengajaran itu panduan guru, pengajaran itu pengajaran itu panduan guru, pengajaran itu panduan murid. Dia macam ni. Okey. Pengajaran itu kedua-duanya sebenarnya saling melengkapi. Buku teks tu apa? Modul apa? Buku teks tu modul apa? Sebenarnya balik. Cikgu boleh guna, anak murid boleh guna. Dia adalah modul PNP. Modul pengajaran dan pembelajaran. Okey? Okey, saya harap boleh clear lah yang tu Okey, Nur Asia. Doktor, saya buat tentang pemikiran lestari murid. Okey. Dalam sekitar, dalam mesti boleh ke saya kaitkan pemikiran lestari dengan kemahiran berfikir? Okey. Memang macam ni. Dia macam ni. Siapa Dr. Nur Asia? Dia macam ni. You buat tentang pemikiran lestari murid dalam sekitar. You boleh kaitkan pemikiran lestari itu, apa itu dimaksudkan. First kali kita kena tahu apa dimaksudkan dengan pemikiran lestari. Dan you kan ceritakan juga apa itu kemahiran berfikir. Lepas tu baru dijustifikan dalam konteks kajian saya akan memastikan kajian ini melibatkan kemahiran lestari, yang mana kemahiran lestari ini adalah amat related dengan kemahiran berfikir. Maknanya orang yang fikir, dia mampu untuk berfikir dengan baik, dia mampu untuk buat pemikiran, memastikan sustainable tu berlaku dengan baik, kan? Contohlah macam ni. I rasa nak bangunkan satu pemikiran, nak didik murid supaya kalau nak tentang sayang pada alam sekitar. Kalau kita buat satu pembangunan itu tidak merosakkan alam sekitar, itu adalah pemikiran lestari dan dia memang relate dengan kemahiran berfikir. Wallahu a'lam. Okey, ada persoalan lagi tak? Okey, saya mohon maaf kalau saya ada kesilapan dan menunggu lama tadi, line tak clear, line tak okey. So siapa nak memiliki buku saya, boleh ni buku yang terbaru saya tu, saya dah mungkin ada yang mau masuk, ahlan wa sahlan lah. Buku terbaru saya tu ada 5 bab, dan saya rasa siapa-siapa yang boleh sharekanlah link tu So insya-Allah by next week kita akan Ramadan Ramadan Karim Ramadan Karim. Saya tengah berfikir kalau kita buat kelas pukul 9, sebab kita ada 2 slot lagi ni insya-Allah, minggu depan dengan minggu hatu. Kita nak sembahyang tarawih, sama ada kita nak buat pukul 10.30 ke start. Tengoklah macam mana nanti saya beritahu. Sebab tarawih ni kita kena buat dia dalam bulan Ramadan ni. Sebab tu kita doa banyak-banyak berkatkan kita di bulan Syaban ni dan temuan kita dengan Ramadan benar Allah Taala. Okey, saya doakan semua berjaya, semua dipermudahkan. Saya mohon maaf sekali lagi dengan rendah diri. Saya lambat tadi dan lepas tu saya punya line pun tak okey. Saya mohon maaf sangat-sangat. So semoga Allah sayang kita, semoga kita semua jadi baik dan penyeru kepada kebaikan. Semoga kita berjaya memberi manfaat kepada agama, kepada negara insya-Allah dan memberi manfaat kepada ummah ini insya-Allah. Saya mohon maaf sekali lagi, kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Okay, semua jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayanda. Salam ya. Lagi. Okay, baik. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Ridwan. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih juga Dr. Rabita. Terima kasih doktor. Thank you. Terima kasih doktor, selamat berpuasa. Terima kasih doktor. Selamat puasa. Sama semua, insyaAllah. Okay, jumpa lagi